Start recording. Right, saya rakam dah. Nanti saya upload segala video ni dalam YouTube, so don't worry lah. Kalau tak ingat pun tak apa. So first direction exercise ataupun free body diagram. Okay, draw a free body diagram of this figure. Saya tak kenal selain daripada Sakinah, siapa lagi seorang yang tanya saya, sebab saya tak save awak punya numbers. Dan ada yang banyak tukar-tukar number kan, so saya memang tak up to date lah pada nombor-nombor telefon awak yang baru-baru ni. So Sakinah dia ada kenalkan diri dia pada mula-mula SMS. So whenever kalau ada orang WhatsApp saya akan scroll sampai atas, saya tengok siapa yang tulis WhatsApp dengan saya lah. Sebab saya tak save nombor student, bukan sombong, tapi terlalu banyak sangat dah nama student. Kalau Sakinah, dalam sejarah saya mengajar ada 4 orang. So saya nak tulis Sakinah yang mana saya tak tahu. Okay, so terbaiknya ialah introduce lah, pendek pun. Saya Sakinah first year, saya Sakinah third year, macam tu lah. Okay, so saya tak tahu siapa lagi seorang. Yang saya kenal Sakinah saja. Dia ada masalah benda yang sama untuk menentukan direction of force. Direction of force. Okay, direction of force. Untuk yang macam ni, sebagai contoh, untuk yang macam ni, kata kunci dia ialah kita cari force yang kita confirm tahu. Sebagai contoh, force yang ini. Kita tahulah kalau kita nak lukis free body diagram, of course lah nanti dia punya tali ni akan force dia akan downward lah, macam ni kan. And then bertentangan dengan dia mestilah begini. Kan? Saya ambil besar sikit. Merah, mestilah begini. Bertentangan dengan dia. Sebab kita belajar statik. Statik maksudnya dalam apa-apa figures yang dibagi, sebagai contoh yang macam ni, figures ni dia dalam keadaan statik, dia bukan dalam keadaan bergerak. Kena fikir tu. Walaupun ada orang tarik di sini, tak tahulah digantung tali ataupun pemberat yang seberat 75 pound kat sini, tapi dia sebenarnya frame ni dalam keadaan statik, which mean kalau ada 75 pound kat sini arah ke bawah, mesti ada daya yang menolak dia ataupun menarik 75 pound tu supaya dalam keadaan figure kita ni dalam keadaan statik. Okey, dalam keadaan statik tu tak bergerak. Sama juga macam ni. Kalau dia letak tali kat sini dan sini, apa guna dia? Mestilah ada tarikan kan. So you buatlah macam ni. Buatlah dia macam ni. Okey. Now ini dia punya general view of you punya frame lah. Kalau you lukis betul-betul free body diagram dia macam ni. Right, sini ada 1, sini ada 2, AY, dan sini AX. Kemudian you ada sini 1, ada 1 direction situ, dan dekat sini ada direction sini. Cukup. Ni untuk 1. Kat sini sebenarnya ada gambar lagi banyak. 2. Untuk puli pula. Sorry. Begitu. Okey. Ni untuk puli. Yang ini adalah ini.
Okay, yang ini direction atas ni ialah tali ni. Alright. Ni AB. AB. So, AX ni macam mana nak tentukan dia? You can simply put any direction sebenarnya. Sebab by the end of your punya calculation, kalau you punya jawapan dia sebagai contoh, you kira and lastly you dapat negative 80 Newton for example. 80 Newton. So, you punya direction kat sini sebenarnya salah. Pengiraan dia, bukan pengiraan, direction dia. So, you supposed to be you punya lukisan FBD tu nanti macam gini lah. Okay. AXU macam gini. Tapi bila you letakkan pada mula sekali, you punya AX nilai dia ataupun arrow dia dah macam ni. So, you punya answer nanti dapat 80 Newton. So, correct lah you punya direction. Okay, correct lah you punya direction. Itu saja. Bila dekat external. Tapi wait. Bila you buat reaction kat luar sini, no problem. Once kalau dekat tali ni, you buat wrong direction, you akan dapat wrong moment. Bila dapat wrong moment, you akan add up something that tak perlulah dalam frame tersebut. Okay? For example ni, you letakkan dia arah begini instead of naik ke atas kan. Of course lah kat sini akan lagi tinggi daya kat sini. Sebab dia nak cuba lawankan equilibrium yang terhasil daripada sini dan sini. Okay. Once tali, kalau dia ada rope saja, dia mesti dalam keadaan tertarik. Okay. Kalau dia rope saja, dia mesti dalam keadaan tertarik. Di sini. Ni pun sama. Kalau kita putuskan dia, dia arah sini, lawan jam. Okay. Masih tak clear. Saya tahu masih banyak yang tak clear. Sebab tu saya letakkan banyak contoh. Draw free body diagram of the figure below. Ni frame. Dia ada piston kat sini. Kemudian dia ada lever. Ada linkage AB dan lever D, B dan E. Okay, dia ada angle pula force dia tu dalam 90 degree 800 Newton. Okay. So, the minimum free body diagram untuk ni, untuk diagram ni ialah ada dua. Minimum dia ialah 2. Maksimum 3. Minimum dia 2. Kalau awak tulis FBD dia 1, salah. Sebab dia minimum 2. Maksimum 3. Okay. Mana nak tahu maksimum, minimum, based on figure lah. Okay. Kemudian kat mana force yang terlibat. Yang ni perlu banyak latihan lah. You kena banyak latihan. For example like this. You tahu ini tak perlu. Free body untuk piston ni tak perlu. But free body of this perlulah. Kalau sini ada 2 linkage, maksudnya dia ada 2 lah free body you. Kalau you lukis satu saja tak memadai sebab you perlukan force di sini dan force di sini untuk cari force dB sini. Okay. For example, you ada linkage macam ni, you lukis dia sempurna, cantik-cantik. Tak perlu 3D lah. Janji nampak saja angle dia kat mana. Ni 30 degree. Ni 75 degree. Ni 90 degree to that side. Macam tu. Kemudian you label B, D, A, C kat sini. Okay, sampaikan E. Kemudian you lukis untuk mana dahulu. Sekarang ni you nampak ada satu non force. In case lah you tak tahu pun arrow yang kat B ni ke arah mana, you tak tahu pun. Sangat tak tahu. Sebersebi lah tak tahu sana kita. Sebersebi lah tak tahu. Okay. Tapi you tahu dia arah force yang dibagi kat sini. Dia akan tekan lever ni
So, bila dia tekan ke arah bawah, sebabkan kita belajar statik, apa yang menyebabkan dia statik? Mestilah salah satu force yang bertentangan dengan nilai force ni. Bukan nilai force, bertentangan dengan direction of force yang ada ni. So, dia mesti ada force yang arah ke sini. Okay? Mesti ada satu force yang arah ke situ. Kemudian, dia mesti ada juga force yang arah di sini. Di sini. Sebab dia kat sini. Dia pin kat sini. So, in this case, you asingkan AB, di sini E, B dan D. Lukis yang tahu dahulu. Sini 90 degree force. Force apa? F. Kemudian you tahu dia akan bertentangan kat sini B. Okay. And then di sini ada lagi satu force yang bergerak ataupun yang akan bertindak macam ni. Dan sebab dia pin, dia ada dua direction lah. So, macam mana saya tentukan arah dy dan dx? By simply put lah macam tu. Simply put saja. You letak saja dx, dy. Mudah. Sebab dia positif kat sini. You sentiasa positifkan dia. You kalau contoh ada beam macam ni. Saya ambil contoh yang lain. Ada beam macam ni. You letak force macam ni kan selalunya kan. Sebab apa you letak force arah ke atas? Sebab nanti you dapat AX. Kalau jawapan dia ialah positif. Ni betul. Kalau you dapat AX sebagai contoh, jawapan dia negatif. So, ini direction dia salah sebenarnya. Begini. So, sebab apa kita sentiasa letakkan dia positif dan positif? Supaya memudahkan awak kira. Dan awak tak perlu nak tekan kalkulator negatif. Oh, ni negatif. Oh, ni positif. Okay. On the direction of dekat hujung-hujung ni tak ada masalah. Bila kalau kat tengah sini awak ada bermasalah, memang semua masalah lah. Kalau hujung sini tak ada masalah. Hujung sini tak ada masalah. Hujung sini tak ada masalah. Any direction of force tak ada masalah. Sebab awak akan faham. By the end, kalau dia punya jawapan jelah negatif, direction saja salah. Sebab force tak akan ada negatif. Dalam dunia, boleh awak tolak kawan awak, Zati tolak adik Zati dalam force yang negatif. Boleh? Mana boleh kan? Nama pun perkataan tolak. Tolak tu ialah satu push, positif. Mana ada nilai force yang negatif? Force tak akan ada negatif. Melainkan direction dia ialah negatif. Sama juga macam ni. You sentiasa positifkan dia. Letakkan dia positif. Once you dapat nilai dia nanti, you kira-kira dapat nilai dia negatif. So, don't worry. Cuma direction saja salah. Magnitude tetap betul. Nilai force tetap betul. Okay, saya sambung. Yang ni dah betul. Ni dah betul. Link EBD dah betul. Kemudian, you tahu B ni on that direction. So, dia mesti opposite. Dia mesti opposite kat sini. Untuk B. Bila ni opposite, you kena ada satu linkage lah kat sini. Ataupun linkage, ataupun reaction force. Begitu. Okay. Ni untuk link AB. Ni untuk link EBD. Teruskan lagi. Kita bagi contoh lagi. Sekarang ni ada, saya besarkan sikit. Ada orang yang kita assume dia tarik lah kan. Takkan dia pegang saja. Dia pegang mesti dia tarik. So, dia tarik tali tu. Di mana ada puli ter-attach dekat tali itu. Kemudian ada satu lagi tali yang dia attach. Panjang dia dari F, E, D, C ke B. Itu panjang dia. Okay. Panjang tali yang kedua. Ni tali pertama. Ni tali kedua. Alright.
Sekarang ni ni ada satu beam. Okey. Sekarang ni lukis free body diagram. Lukis free body diagram. So awak kena tentukan berapa maksimum, berapa minimum free body diagram untuk situasi yang ini. At least you kena ada, saya nampak kat sini you kena ada 3 kalau you nak analisis. You kena ada 3 free body diagram. Okey. Sekarang ni nak mula kat mana pula? Okey, nak mula kat mana pula? You nampak yang senang tali tadi saya cakap. Tali bila dia attach ke sesuatu dia mesti dalam keadaan tertarik. So ni tertarik takkan arah ke bawah kan, mesti naik ke atas. Tertarik. Alright. Kemudian berat orang ni mesti ke bawah. Mana ada orang berat naik ke atas kan? Kalau berat naik ke atas semua orang jadi ringan. Sama juga dengan beam ni. Kat mana yang dia berpaut? Nah, so dia ada force. Satu roller, satu lagi pin. Sentiasa positifkan dia. So, the last answer nanti kalau dia negatif, dia wrong direction saja. Magnitude tetap betul. Okay? So, yang termudahnya di sini ialah awak mulakan dengan beam ni. Mulakan dengan beam ni. Lukis free body diagram yang pertama. Begini untuk B. Ni AY dan AX. Kemudian kita ada satu tali naik ke atas. Kita panggil dia ialah BT lah. T untuk tali. Kemudian ada berat untuk orang di sini. Kita panggil dia HM. Man. H untuk man. Okay. So you kira lah. Inilah free body diagram untuk beam ni. Okay. Untuk orang pula. Kita tak perlu lukis orang. Kita perlu lukis. Nak lukis orang pun boleh. Tapi penat lah. Saya tak kerti lukis orang. Saya lukis macam ni lah. Inilah orang saya. Okay. Inilah orang saya. Sebab saya dah tunjukkan force berat arah ke bawah. So orang sebenarnya ada daya yang menstabilkan dia naik ke atas. Ni. Dia naik ke atas sebenarnya. Ni orang ni. Orang. Ada force yang naik ke atas. So lawan dia mesti begini. Ni force yang di sebelah atas. Okay. Ni force di sebelah atas. Then dekat puli pula dia ada macam ni satu, macam ni satu. Ni sambunglah ni ya. Kemudian ada begini satu. Okey. Daya ni macam mana nak lukis? Mesti berlawanan dengan dia. Naik ke atas. Nak stablekan ni, turun bawah. Sebab dia nak static kan. Inilah free body diagram dia. 1, 2, 3. Nampak? Mudah? Ada orang nak tanya? Ada orang nak tanya? Tak ada. Nice. Dah sikit-sikit faham lah. Seterusnya, draw a free body diagram of this one. Okay. Of course lah soalan dia akan bagi tahu yang ini ada berat berapa. Tapi sekarang ni masalah kita ialah kita tak faham nak lukis free body diagram. Ya, Hanif cakap memang kena buat ke part by part. Ya, betul. Awak tak boleh selesaikan on one time. Awak kena buat one part by part. Sebab awak nak apply equation of equilibrium tu. Okay, equation of equilibrium tu menentukan awak punya figure tu ialah static lah. Okay. Contoh macam ni. Minimum saya nampak ada 2. Minimum saya nampak ada 2. 1 dan 2. Maksimum boleh tulis 3 kat sini. Tapi tak perlu pun. Okay. Tak perlu pun. Okay. Sekarang ni mana yang kita tahu dia punya direction of force. Of course lah berat ni kan. So ni akan tertarik ke bawah. Yang ini kalau dia nak dalam keadaan statik, dia mesti bertentangan arah. Alright. You dah dapat tu, you mulakan dah dekat situ. Okay.
Di sini satu ada puli. Ni direction dia. Satu lagi direction dia begini. Okay. Kemudian dekat D sini dia cakap dia nak gantung puli tu kan, mesti ada pin. So mesti ada force kat sini. Force. Sentiasa positifkan dia, memudahkan kita. Force. Okay. And then kat hujung pun sama. Kat bahagian A sini. Okay, kat bahagian A sini kita positifkan dia saja, memudahkan kita. Positif. Ini sorry. Ini dah negatif lah. Mana pemandang? Semua pula. Positifkan dia. Begitu. Yang ini, kalau sini dah positif, positifkan dia. Kan? Sini, apa peding ni? Sorry Sini X, sini Y. Saya nak padam ni. Saya nak positifkan dia saja, memudahkan awak. Sebenarnya, kita boleh agak dah. Arah positif di sini. Okey, kalau atas ni dah letak positif, you dah assume positif, takkanlah dalam keadaan stable macam ini, dia kena keadaan stable. Yang bawah ni pun arah kemari. Almost impossible lah. Tapi tak impossible, almost impossible. So you assume, you can assume this like this, but saya ada positive vibe that dia punya force kat bawah ni akan macam ni. So bila saya kira-kira nanti, sebab tak ada masalah dekat reaction kat sini, bila saya kira-kira nanti, mungkin saya dapat AX nilai dia positif. Nilai dia positif. So, bila nilai dia positif, assumption saya pada awal nanti, pada awal tu ialah betul lah. Kalau AX, saya dah kira jawapan saya negatif, so saya punya assumption yang mula-mula ni salah. Dia punya arrow dia. So saya kena betulkan arrow dia arah sini sebenarnya. Itu saja. Sebab negatif. Okay, negatif. First assumption saya negatif. So jawapan sepatutnya di dalam positif lah. Tapi disebabkan arrow tu salah, so you kena tukar arrow tu, betul kan? So barulah betul magnitude awak dengan direction dia sekali. Dapat? Ni untuk bahagian level A, B dan D. A, B, ada lagi satu kat sini. Assume dia tertarik kat sini, sama. Assume dia tertarik positif. Okay, positif. So, link A, B, D ni banyak sikit lah force yang terlibat. Kemudian nak simplify B and C ni, bukan simplify B and C, tapi untuk lukis free body diagram B and C, you kena opposite direction untuk ni, B ni. So, arrow dia mesti this side and this, and this side untuk B. Dan this one, make it always positive. Easy. Betul lah nanti, you nampak kat sini. Nilai dia sebagai contoh kat sini 10 Newton. You nak cari nilai CX. So CX positif, CX ni summation of fx ni sama dengan 0. Positif CX plus 10 Newton sama dengan 0. So you punya CX akan dapat jawapan negatif 10 Newton. So you punya CX sebenarnya ialah arah berlawanan. Macam ni. Okay. Saya mula-mula assume CX arah sini. Tapi bila saya dah kira last, hujung dapat negatif 10 Newton.
So, saya kena tukar si X saya punya direction ni arah sini. Okay? Clear yang itu? Clear. Lagi sekali. Draw free body diagram of the diagram. Saya ambil masa berapa minit? Setengah jam dah. Yang di sini pun ada dua juga. Satu, you boleh lukis. Yang mana you tahu begini kan. Ni keadaan tertarik. Yang ini pun keadaan tertarik. So, saya mulakan dengan yang saya nampak dulu. Yang ini. Ini. Sinilah. Sepatutnya arrow tu dia kena overlap di sini. Saya tukar warna. Dia kena overlap di sini. Dia betul-betul di atas situ. Okay, dan satu lagi di sini. Ini untuk link BC. Sini C. Sini dia tak bagi tahu link apa. Saya bagi dia nama E, BCE. Okay, ni free body diagram untuk BCE. Dan lagi satu ialah ACD. You dah assume macam ni, terbalikkan dia arah ke atas, this direction untuk C, and this one macam ni, begini, and at the top ada dua, satu begini, satu lagi begini. Sorry, yang ini bukan ke bawah. Sebab dia tertarik, tali kan sentiasa tertarik, sorry. Madam. So, dia naik ke atas. Okay, ni naik ke atas. Yang ni ke bawah. Ni naik ke atas. Okay. Faham? C, D. Terusnya, lagi banyak example kat sini. Yang ini you perlukan at least 2 kalau you nak selesaikan. Okay, saya terus. Saya anggap awak faham dalam ni. Okay, A, B dan C. A, B dan C, ini ialah A, B dan C. Ada puli di sini. Ni dalam keadaan tertarik. Ni dalam keadaan tertarik. Puli ni pun dalam keadaan tertarik. Ni dalam keadaan tertarik. Kemudian ni positif kan. Alright. And then the other one begini. Ada satu CX. Ada satu lagi CX. Ada satu CY dan CX. Ni DY dan DX. Di sini ada satu tali tertarik. So, any missing? Tak ada kan? Oh, kat sini. Missing. Alright. Tukar warna. Warna pink. Alright. Bolehlah awak dapat. So, sini free body pertama. Sini free body kedua. Nampak macam susah. Sebenarnya dia tak susah. You kena perlu a lot of practice saja. Kalau you practice, dapat jawapan betul, okey lah. Kemudian ada yang tanya, mana nak tahu dia betul? Mana nak tahu dia betul ialah awak ada group study kan? Buatlah sendiri group study. Seorang buat soalan yang sama, seorang buat soalan yang sama. Lastly jawapan betul. Betul lah tu. Okay. Kalau betul,
sama-sama agree, mungkin tak ada argument. Kalau seorang betul, seorang lagi pun cakap dia betul, tapi dia punya data ataupun dia punya value tak sama. So mesti ada sebab dan argument. So nyatakanlah sebab awak. So dari situ awak fikir mana yang betul. Macam itulah study group, bukan sembang. Saya don't save. Okay, untuk hari ini saya akan cover pasal wages and frictional force on flat belt. Wages and frictional forces on a flat belt. Okay, today objektif ialah determine the forces on a wedge. Kemudian B, determine tension in a belt. Ni kesinambungan daripada chapter friction yang mula-mula tadi. Mula-mula hari Khamis yang lepas kan, semuanya kita tak boleh buat kelas. Jadi saya rakam video. Paksalah, saya memang terpaksa rakam video sebabnya kalau saya missing one session, kita tak sempat habis topik, dan saya tak sempat nak cover topik, dan tiba-tiba ada soalan yang awak tak belajar pun, payahlah saya nak menjawab dekat dekan nanti. So saya buat macam ni lah, terpaksa lah masukkan dalam YouTube. You boleh baca ataupun you boleh menonton YouTube. In-class activity, first kita ada reading quiz, kemudian ada applications, kemudian ada analysis of wage, analysis of belt. Sebenarnya ini topik utama kita. Okay, ini topik utama kita, dan ini ialah pemahaman awak saja. Konsep quiz, group problem solving ni contoh, kemudian ni attention quiz pun sama. Okay, pemahaman saja. A wedge allows a blank force P to lift a blank weight W. Mungkin awang nak tanya kot, awang, wedge ni apa? Wedge. Pernah pergi KFC kan? Pernah order cheesy wedges. Kalau nampak cheesy wedges tu, bentuk dia begini kan. Kalau kita nampak dari tepi, kita tengok dari tepi. Inilah wedge. Wedge ni referring to shape sebenarnya. Shape. Wedge. Shape. Cheesy wedges. Sebenarnya kita panggil cheesy wedges tu ialah berdasarkan shape dia. Cross sectional shape dia. Kan kentang dipotong jadi shape macam ni kan. Ni cheesy wedges awak. Cross sectional dia bentuk wedge. Sebab tu kita panggil dia wedge kat sini. Dia ialah berbentuk wedges. Sekejap, sorry. Okay. Which allow upper force P to lift upper weight W. Kat sini. Large. Adakah perlukan large force untuk menaikkan berat W ni? Adakah memerlukan small P but large kat sini? Boleh angkat benda yang berat? Adakah memerlukan small amount of P untuk angkat small amount of W? Mana satu? Okay. Dan kedua, reading quiz. Considering friction force and the indicated motion of the belt, how are back tension T1 and T2 related? T1 and T2 related. Sama ada T1 lebih besar daripada T2, T1 lebih besar daripada T2. Apa maksud dia di sini? Contoh kat sini kita ada letak berat 100 kg. 100 kg. Ni T1 ya. T1. Adakah untuk menarik T1 bila kita letak dia dalam macam ni, dalam keadaan begini, adakah untuk menarik T1 ni memerlukan daya T2 yang lebih besar? Sebab kat sini 100 kg, adakah kita memerlukan 100 kg untuk stabilkan dia? Adakah kita hanya memerlukan 50 kg untuk stabilkan dia?
Tak tahu kan? Sebab tu dia tulis macam ni. Adakah T1 lebih besar daripada T2? T1 kat sini lebih besar daripada T2 untuk stablekan dia, untuk dalam dia ke dalam equilibrium, untuk dia dalam keadaan statik. Okey, adakah T1 tu lebih besar daripada T2? Ataupun adakah T1 kurang dan T2 besar? Adakah T1 dan T2 sama nilai dia untuk menyebabkan dia dalam keadaan statik, tak bergerak? Ataupun kita gunakan formula ni, eksponen. Maksudnya T1 kat sini 100 kilogram, T2 kat sini dia eksponen, almost 500 eksponen. Exponential ni maksudnya dia akan meningkat lah, kan? Awak tak pernah dengar orang cakap the pressure is exponential? Maksudnya dia punya pressure dia meningkat tinggi sangat. Macam tu lah eksponen kat sini. Okay, application. Nampak ni ada macam silinder besar kat sini kan. Kat sini ada wedges. Ada wedges letak kiri dan kanan. Kat sebelah sini pun ada. Okay, wedges. Wedges are used to adjust the elevation or provide stability for a heavy object such as this large steel pipe. Ni large steel pipe. How can we determine the force required to pull the wedge out? Berapa agaknya kita perlukan force untuk menarik wedge ni keluar? Kita boleh kira benda tu kalau kita tahu dia punya friction dia, dia punya jenis metal dia kat sini. Jenis metal dia kat sini. Ni metal jenis apa, ni metal jenis apa, material jenis apa, dan ni material jenis apa. Once kita tahu material tu, so kita tahu nilai coefficient of friction. So siapa yang tak tengok video saya yang lepas, kita belajar statik. Di mana dalam statik kita ada friction. Sebagai contoh, ada satu floor kat sini, ada block. Kita tolak block ni di atas floor. So dia ada friction yang terhasil daripada tolakan kita ni, P ni. So arah friction tu selalunya bertentangan dengan daya tolakan kita. So dia arah macam ni. Ni friction. Kita tahu formula yang dibagi untuk friction ialah F equal to mu N. N di sini bukan Newton, tapi N di sini ialah nilai natural forces. Setiap barang kita ada natural forces. Saya ada natural forces saya. Saya duduk atas kerusi sekarang ni, dan kerusi tu di atas lantai. Dan lantai tu ada natural forces yang menolak kaki kerusi sama berat dengan berat saya. Sama daya dengan daya yang saya tolak ke bawah. Contohnya, daya berat saya ialah 60 kg bersamaan dengan 600 Newton. So, natural forces dekat kaki kerusi saya ialah 600 forces ke atas. Okay, 600 forces ke atas. So, sama juga dengan crate ni. Bila kita nampak dia di atas lantai, sebenarnya dia ada natural forces yang naik ke atas. Di sini. So, natural forces tu kita ambil dia huruf N kat situ. So, untuk kira force of friction, kita perlukan coefficient of friction mu darab dengan N. Coefficient of friction ni berdasarkan jenis material block ni block, dengan jenis lantai yang kita ada. Floor. Macam mana red floor? Macam ni, floor. Okay, for example, you punya floor dekat rumah tile. Kemudian you berjalan atas dia. Floor, you berjalan atas dia. Yang tile lah, berjalan susah. Sebab you nampak kaki bergerak kan. Block, you ada nampak kotak dekat tile. Kotak atas tile. You try tolak tile, tolak kotak tu. So lagi mudah dia bergerak sebab floor ataupun tile
dia punya coefficient of friction dia di sini rendah. Mungkin less than 0.01, mungkin, saya tak tahu. Tapi berbanding dengan kalau you punya ada lantai kayu, kemudian you ada kotak, kotak, tak kira kotak lah. You try tolak kotak tu. So, agak susah sedikit berbanding you tolak kotak tu yang ada atas lantai. Susah sikit. So, dia punya, apa yang penunjuk dia susah? Penunjuk dia susah ialah coefficient of friction ni. Mu ni, nilai mu. Dia bergantung kepada jenis friction, jenis material di antara satu objek dan objek yang dia bersentuhan. Dua objek lah sekurang-kurangnya. So, floor. Kalau ada minyak pula atas floor, ada minyak kat atas tu, ni minyak. Kemudian ada kotak kat atas ni. Okey. Awak tolak dia kat sini. So, dia punya coefficient of friction ialah bukan di antara minyak dengan lantai, tapi minyak dengan kotak. Minyak dengan kotak. So, dia punya coefficient of friction maybe 0.0005. Macam tu. Okey? Sama juga dengan macam ni. Okey? Dalam keadaan macam ni, saya ambil cross sectional dia. Saya conteng saja kat sini. Ada wedges kat sini. Kat bawah dia ada lagi pelapik. Okey? Saya nak pull dia. Berapa force yang saya perlukan? So, apa yang terlibat kat sini ialah friction di bawah dan di atas. Friction. So, you ada dua jenis friction lah kat sini. Mu dekat lantai darab dengan N. N di sini. N lantai. Saya buat N floor. Dan satu lagi friction ke atas. Mu darab N dari silinder. NC. C. Ni N dia. N sentiasa positif ataupun sentiasa tangent kepada shape awak. Kalau shape awak macam ni bentuk dia, flat di atas, sanding di atas dan flat di bawah. So, natural forces mesti sentiasa 90 degree. Macam ni. Kalau sanding pun bersanding lah macam ni. Okay. Ni natural forces. Yang mana dia bersentuhan. Okay. Macam ni lah force dia akan terlibat. Right. Sudah yang situ. Kemudian untuk belt. Belt drive are commonly used for transmitting the torque developed by a motor to a wheel attached to a pump, fan or blower. Belt ni yang mana satu? Belt ni lah dia. Ni belt. Ni awak punya puli. Ni awak punya motor. Ni pun puli juga. Ni belt ni. Belt drive are commonly used for transmitting the torque. Torque ni daya kilasan. Dalam bahasa Melayunya, torque ni adalah daya kilasan of motor to a wheel. Ni wheel, ni a motor. Okay. How can we decide if the belt will function properly? Okay, belt ni dia tersangkut dekat kita punya wheel ataupun yang menyebabkan dia berputar. Apa yang menyebabkan dia berputar? Of course lah, you cakap motor ni dia akan pusing dia punya puli kat sini. Bila ada belt kat atas dia, so dia berputar lah macam tu. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan belt dengan puli ni dia bergerak seiringan? Apa yang menyebabkan dia bergerak seiringan? Faham macam tu? Yang menyebabkan dia bergerak seiringan dia ialah friction. Kalau kita tengok cross section of belt dia selalu bentuk macam wedges juga. Kemudian dia punya tempat dia ataupun rim dia tu, roller dia. Ni cross section dia lah. Ni awak punya, awak punya motor. Ni belt dia. Ni dia punya puli dia. Saya potong macam tu. Ni bentuk macam ni lah. AA. Ni belt. Ni puli tu. Okay.
Apa yang menyebabkan belt dengan puli ni bergerak seiringan? Sepatutnya belt ni dia akan resistant lah, dia akan mengekalkan keadaan di dalam statik. Tapi bila puli ni bergerak dalam bentuk rotation, apa yang menyebabkan belt ni bergerak sama? Friction yang ada kat sini. Friction. Friction tu dari formula mu darab natural forces. Natural forces yang bertindak kat belt tu macam ni. Okay. Itu semua kita akan belajar daripada basic lah. Apa yang kita belajar ni lah. Ini nampak macam advance ni. Tapi basic dia ialah awak faham nanti. Apa yang awak faham nanti. Itu basic dia. Nak pergi ke advance, cuma awak kena lukis free body diagram yang betul. Dan itulah dia advance-nya. Untuk friction of belt. Kemudian, in the design of a band brake, it is essential to analyze the frictional force acting on the band. Band ni, tali ni. Okay, ni ada lever. Ada hand yang menarik lever tu. Belt ni, ataupun band ni, dia akan wrap wheel tu atas dan bawah. Macam tu, bila ada daya tarikan kat sini, so ini akan tertarik sama. Ini pun akan tertarik. So, wheel ni akan start to stop lah. Okay. Macam mana dia boleh start to stop? Ada friction yang berlaku di antara band ni dengan wheel ni. Ada friction. How can you determine the tension in the cable pulling on the band? Ni. Also, from a design perspective, how are the belt tension, the apply force P and the torque M related? Nanti pun kita akan belajar. Okay. Analysis of a wedge. Basically, you boleh baca kat sini. Tapi saya tolong bacakan untuk awak lah. Saya assume awak malas nak baca. So, saya bacakan untuk awak. Boleh yang tu? Yalah. A wedge is a simple machine in which a small force P is used to lift a large W. Kat sini boleh nampak sini. A wedge is a simple machine. Nampak macam ni, tapi dia sebenarnya adalah mesin. Kan, mesin tu tak semestinya bergerigi, ada roda, ada belting, ada rantai. Tak. Tapi ini adalah simple machine, wedge ni. Kalau awak pergi KFC, awak nampak awak order cheesy wedges, so awak ingatlah dia adalah simple machine. Kalau awak try tolak dia, kan, awak try tolak dia, ada wedge juga kat atas. Awak try tolak dia kat bawah, cheesy wedges yang kat bawah. So dia adalah simple machine. Saya promoting KFC pula hari ni. So a small force P is used to lift a large weight. Okay. Awak punya cheesy wedges kat bawah tu kecil saja. Kemudian daya yang awak tolak tu kecil saja. Tapi berat dia boleh angkat. Okay. Dengan simple mesin yang macam ni, awak boleh angkat suatu benda yang berat dengan hanya menggunakan wedge. Okay. Dengan hanya menggunakan wedge. Dan daya force tu pun hanya sedikit saja yang digunakan. Okay. Ni berdasarkan theoretical ni. Ni teori lah. Ni teori. Benda ni teori. Bila kita buat calculation, dia ada analytical lah. So, dia adalah data. Betul. So, to determine the force required to push the wedge in or out, it is necessary to draw free body diagram of the wedge and the object on top of it. Okay. Ni yang saya lukis tadi. Bila awak try tolak wedge tu dengan daya P, so ada friction yang cuba melawan wedge tu daripada bergerak. Ada friction yang melawan wedge tu daripada bergerak. Apa friction dia? Friction yang pertama ialah friction yang ada di lantai. Dia mesti opposite direction of daya yang you tolak. Daya tolak macam ni, nilai friction begini lah. Mesti opposite direction. Kemudian natural force mesti arah ke atas lah. Kat mana lantai tu, kalau lantai dekat bawah sini, dia arah ke atas lah. Dan dia sentiasa 90 degree. Sentiasa 90 degree to the surface.
Kalau di sebelah atas ni pun sama, force direction dia pun sama untuk friction direction. Kemudian natural forces turun ke bawah. Okay. Note that the friction force are always in the direction opposite to the motion. Opposite to the motion. Salah buat ni, salah lah semuanya. Okay. Kalau awak buat soalan, selalunya dia bagi soalan, awak baca soalan tu, kemudian dia minta awak cari berapa nilai P. So awak lukislah free body diagram. Awak lukis free body diagram, force friction ni awak buat arah macam ni. Salah lah dia. Untuk kalau soalan tu ada 3 anak-anak, faham kan? Soalan A tanya berapa nilai P. Kemudian A1 tanya lukiskan free body diagram. A2 berapa nilai friction force. B2. Kemudian B3 A3 berapa nilai natural force. Awak free body diagram pun dah salah. Salah lah kat bawah semuanya. So make sure free body diagram tu dah betul dah. Tapi saya taklah sekejam itu. Saya akan tutup sebelah mata lah, nampak macam free body diagram tu dah betul dah. So saya akan pergi sampai ke bawah lah. So kalau dari start ke atas lagi dah salah, at least jawapan magnitude dia betul, markah je lah. Saya akan tolak. Maybe tolak 2 markah, 3 markah, macam tu lah. Okay. As long as you understand that, itu yang paling penting. Okay. Kemudian free body diagram yang kedua. First, you lukis free body diagram pertama untuk wedges. Kemudian free body diagram block yang ke atas. Kalau dia silinder lah dia. Kalau dia block macam ni, block lah dia macam ni. Sama juga dengan block tu. Dia ada kalau dia tersandar ke dinding, tersandar di dinding di sini, dia ada friction force. Okay, ada friction force di situ. Sama, dia akan bertentangan. Sebagai contoh, awak lihat ke atas ni, yang ini yang paling confuse. Dulu saya belajar pun dengan awak lah, paling confuse. Kat mana nak menetapkan friction force ke atas ni? Sini atau sini? Mana satu? Saya tahulah natural forces mesti arah macam ni. Tapi ke bawah ke atas? So, dia punya ubat dia ialah, dia punya tips dia ialah, ubat nak saya cakap dia punya tips dia ialah, awak selesaikan wedge dahulu. Sebab wedge awak tahu sama ada awak nak pull ataupun awak nak push dia. Sama ada nak push, ni push tolak, ataupun pull. Awak selesaikan free body diagram ni dulu. Make sure friction force betul. Arah direction. Kalau push, mesti lawan dia. Pull. Kat sini. Bila pull kat sini, awak ambil kat sini nilai ni. Arrow dia yang sama. Cuma awak tukarkan saja arrow dia. Arah berlainan. Di sini. Arah berlainan. Ini friction force untuk blok atas tu. Kemudian yang ini. Nak menentukan dia atas atau bawah. Kita tahu blok ni bila kita tolak dia, dia akan naik ke atas. Bila blok ni naik ke atas, ada friction yang try to opposite direction of movement of this block lah. So ini, dia akan turun ke bawah. Natural forces macam tu, sentiasa 90 degree to the surface. Okay, easy as that. So lastly, you dah ada free body diagram 1 dan 2, you apply E of E. E of E ialah ni lah, summation of fx equal to 0, kemudian summation of fy equal to 0. Kemudian you akan tambah gunakan force, yang ni formula ni. Force equal to coefficient of friction darab natural forces. Natural forces. Bukan Newton di sini, tapi dia natural forces. Yang ni lah N2, N3, N1 tadi tu. Kemudian kira lah macam mana. Sama juga dengan pull. Kalau kita pull, dia punya direction of friction tu awak kena noted betul-betul.
sebelum nak jawab soalan, noted mana yang moving, mana yang moving, sama ada dia push ataupun pull, push ataupun pull. Kemudian mana yang akan naik, mana yang akan turun. Tu kena clear betul-betul. Kalau awak tak boleh bezakan sama ada benda tu naik ataupun turun, masalah besar lah. Kalau waktu test saya jaga awak, awak bolehlah tanya saya, doktor ni dia naik ke atas ke naik ke bawah. Saya akan bagi tahu lah seorang-seorang, ni naik ke bawah, ni turun ke atas. Boleh turun ke atas. Kataan turun ke atas, mana ada orang turun ke atas, turun ke bawah lah. Kalau dalam physical test ataupun physical final, saya boleh perbaiki awak kalau awak tak faham. Tapi bila dalam macam gini, mungkin awak tiru kawan awak. Bila awak tiru kawan awak pun tak sure. Sama-sama tak sure, jawapannya semuanya markah akan kurang lah. Okay. Ni belt analysis. Belt analysis. T2 must be greater than T1. Tadi yang saya beritahu, T2 must be greater than T1 by this formula. T2 exponential T1. Okay. Kalau awak nak tarik T1 kat sini, T1 sebagai contoh 100 Newton. So, berapa nilai T2 yang awak perlukan untuk stablekan T1 ni? So, awak perlukan 100 Newton exponent, tak ada n, exponent mu apa? Mu ialah friction kat sini, dan beta ni apa? Angle yang mana belt tu terkena. Kalau belt tu angle dia ialah 120 degree, ditukar di dalam radian, dapat ni berapa nilai T2. Okay. Example. Untuk example pertama, the crate weight 1500 Newton. Ni crate ni, kotak ni, berat dia adalah 1500 Newton. Lebih kurang, yang ni simbol lebih kurang 150 kg. Kenapa dia cakap lebih kurang kat sini? Sebab weight, formula ni kan, mg. M ni referring to mass lah, berat dia 150. G ni gravity. So kalau awak nak tahu kenapa dia buat lebih kurang kat sini, dia gunakan G dia ialah 10 meter per saat square. Kan dulu kita belajar gravity ialah 10 meter per saat square. Tapi bila kita dah belajar lebih sikit, gravity sebenarnya ialah 9.81 meter per saat square. Sebab tu di sini kita gunakan, bukan di sinilah, buku ni digunakan simbol ni, lebih kurang. Sebab dia tak nak awak confuse lah kat sini. So, berat dia lebih kurang 150 kg. So, kalau orang tanya awak berat berapa? So, awak gunalah simbol ni. Lebih kurang, macam tu, tangan mesti nak kena bolak-balik sikit. Lebih kurang 150 Newton. Jangan pakai gram, kilogram. Newton je kan, biar dia pening. Oh, okay. Newton. Benda yang barulah untuk awak. Kemudian mu S ataupun static coefficient untuk semua contacting surface is 0.3. Apa maksud ni? Kenapa pula ada semua contacting surface? Nampak macam ada antara crate dengan wedges ni saja. Sebenarnya ada tiga contacting surface. 1, 2, 3 contacting surface. So semua friction di sini, dia punya static coefficient dia ialah 0.3. Sini pun 0.3. Sini pun 0.3. Okay. Assume that the wedges have a negligible weight. Wedges ni, berat dia kita abaikan, negligible. So, find the smallest P needed to pull out the wedges. The smallest force P needed to pull out the wedges. Sama dengan first
kita punya example. Quiz kot. Berapakah nilai force yang diperlukan untuk tarik wedges tu dari silinder yang besar tu, silinder pipe yang besar tu kan? Ingat tak? Berapa nilai dia? Sama juga aplikasi dia kat sini. Sama saja. Plan dia di sini ialah draw a free body diagram FBD of the crate. Kemudian why do the crate first? Kenapa? Saya pun tak tahu. Kemudian 2, draw a free body diagram of the wedge. Draw free body diagram of the wedge. Kemudian apply the E of the crate and apply the E of E to the wedge. Crate wedge. Sebenarnya tak ada masalah pun awak nak buat mana satu dulu. Kan? Sebabkan yelah, waktu test ni semua benda confuse. Waktu test ni semua benda confuse. Nak buat mana dulu, ini nak buat dulu, itu nak buat dulu. Sebenarnya buat mana-mana dulu pun tak apa, tak ada masalah. Buatlah crate dahulu ke, buatlah wedges dulu ke, tak ada masalah. Yang penting dia punya free body diagram betul. Okay? Kat sini dia buat crate dahulu. Sebab dia assume crate ni, bila kita tarik wedges ni, crate ni akan turun ke bawah. So, moving dia yang dah pasti ialah ni. Untuk crate yang dah pasti. Okay, bila kita tahu moving of the crate, kita boleh lukis free body diagram of the crate. Kita tahu ada force dekat dinding sebelah atas tu. Ni, frictional force. Kita tulis formula dia ialah FB equal to mu darab NB. Ni natural forces untuk contacting surface B. Okay. Mu, dia cakap tadi, all static coefficient ialah 0.3. So, inilah dia, 0.3. So, NB. NB ni, dia simplified letak kat tengah-tengah. NC pun sama-sama. Dia letak kat tengah-tengah. Tengah-tengah crate tu. Tengah crate. Kalau awak pergi dekat kita punya static friction topik yang saya cover pada hari Khamis tu, natural forces dia boleh bertindak dekat hujung sini, boleh bertindak di antara titik tengah dan hujung, dan dia boleh bertindak dekat tengah-tengah. Ada 3 tempat, sama ada first, second, third. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Bila soalan bagi tahu the smallest force P, awak akan automatic buat natural forces untuk sebarang FBD di tengah-tengah, center of that shape, center lah. So NC di tengah-tengah. Kalau awak buat di sini ataupun di sini, so you kena wujudkan moment pula. So kat sini tak ada moment yang terlibat. Hanya ada summation of forces Fx, summation of Fy equal to 0 saja. Okay? Awak selesaikan free body diagram yang sini, lukis. Betulkan yang ini direction dia, ada formula dia. Di contacting space B dan C. Dan you buat summation of Fx and summation of Fy yang ini. So, natural forces pada contacting B positif, sebab aksis kita macam ni, positif, tolak 0.3 NC yang ini, 0.3 NC equal to 0. Dan summation of Fy untuk yang ni lagi, NC nilai ni tolak 1500 berat crate tu. Kemudian tambahkan dengan friction force di sini. 0.3 NB samakan dengan 0. Then you boleh selesaikan persamaan serentak. Kan? NB 0.3 NC. NB ni masuk kat sini. So you ada NC tolak tambah
0.9 NB. Ya ke? 0.9. 0.3 0.3 NB equal to 0. Kan? So you factorize NC, dan you dapatlah nilai berapa? Kan? Ni nanti 1500 bagi 0.3 darab 0.3. Dapatlah NC. You dapat NC. Once you dapat NC, you masukkan nilai NC ni ke dalam sini pula. You dapat NB. Inilah NB dia. Ni NC dia. Kalau you nak guna kalkulator persamaan serentak yang saya ajar awak sebelum ni pun boleh juga. Kalau awak tak mahir lah nak gunakan tangan macam ni, saya rasa ni mudah saja. Dapat NB dan NC. Be remind that you perlu cari nilai P. Berapa minimum nilai P. So you tak habis lagi lah ni. So you ambil nilai-nilai ni, you bawa pergi kepada FBD untuk wage pula. Untuk FBD wage, yang ini you sama gunakan summation of FY dan summation of FX. Untuk FY ni dia ada masalah sedikit sebab wage kita ada angle 15 degree angle sebab kita punya axis macam ni. Okay, so you kena convert ND ni, nilai ND yang you dapat. ND tak ada kan? ND tak ada. ND you nak cari lah. Sorry. ND you nak cari. NC you dah dapat. So ND ni yang you nak convert dia kepada axis yang kita nak. Sebab ND ni di dalam position angle tersendiri. Tilted angle 15 degree sama juga dengan FD ni. You kena tukar dia dalam axis yang kita pakai. Okay. So kita ambil yang FY dulu. Summation of FY equal to ND. Where is ND? ND cos 15. Nak dapatkan dia vertical cos 15. Kemudian 0.3 ND. Ni ND. 0.3 ND. Nak dapatkan dia 15 degree sini. Di sini. So kita signkan dia dengan 15. Kemudian tolak 1376. Yang ni mana dapat? Ni ialah NC. 1376. Nampak kat sini NC pada kita buat kat crate tu, dia arah ke atas kan? Bila kita tukar kepada FBD wage, NC tu dia punya direction dia dah ke bawah. Okay? Jangan silap tu. Mesti nak ada negatif kat sini. Okay? Kemudian dapatlah ND you berapa. Dan you teruskan dengan summation of FX 0.3 darab 1376. Mana dapat 0.3 darab 1376 ni? FX di sinilah NC awak. Ni. Tolak 1318 318.5 sin 15. Ini saya rasa. Inilah dia. Arah sini negatif. Ni lah ND. Ni nilai ND. Okay. Kemudian 0.3 cos 15. Cos 15. 0.3 cos 15 darab ND. Ni pun ND. Untuk nilai ni. Kemudian akhir sekali minus P equal to 0. So semua ada nilai, tinggal P saja. So you dapatlah P equal to 453.6 Newton. Itulah nilai P minimum yang you boleh dapat. Okay, nilai P minimum. Nampak macam kompleks, sebenarnya tak kompleks. Dia sangat easy bila awak buat latihan. Konsep quiz. Of course, konsep quiz. Kita boleh tanya sekarang ni. Saya nak tanya sebab saya nampak Zati kat situ online. Zati. Tengok Zati. Zati, saya baca soalan awak jawab tau. A, B, C atau D tau. Determine the direction of the friction forces on object B. Mana objek B kita? Ni objek B kita. At the contact point between A and B. Between A and B. Mana B? Objek B, contact point A and B. Sinilah dia.
Di sini. Saya bulatkan kat situ. Okey. Zati, jawapan dia. Jawapan saya B betul. Botol. Ya, betul. B untuk botol. Ya. Sebab Sebab weight dia tu full. Friction. Dia kan bertentangan betul. okey, ni wedge dia. Kemudian P dia ditolak ke arah sana lah. Bukan pull, ditolak. So, dia mesti bertentangan lah. Biasa. Okey, kalau dia minta soalan ni dia minta awak cari friction force di antara lantai ni dengan wedge, B jawapan dia. Betul. Kalau lantai dengan wedges, betul. B. Tapi sekarang ni dia minta antara B dengan A, contacting sini, contact ni. So dia ada angle kat sini. Nanti bila ada angle, contacting space ikut angle ni. Jawapannya D. Alright? Boleh Zati? Zati nak panggil Zati ke Ed ke Lina ke Na ke apa? Zati. Okey, Zati kira datang dah. Saya dah tick dah dia punya kehadiran. Kemudian soalan seterusnya saya nak tanya lelaki Muhammad Amirul. Muhammad Amirul ada Muhammad Amirul? Ada Nama penuh awak apa? Muhammad Amirul? Aiman. Nak panggil siapa? Aiman. Amirun tak boleh Amirun? Nak panggil Amirun boleh? Tak boleh Tak sure saya panggil Aiman lah. Aiman. Okay. Aiman, nombor 2. Saya baca soalan untuk awak. The boy ni boy ni lelaki ni lah. Boy kan. Hanging in the picture. Weight, berat dia 100 Newton. 100 Newton ni lebih kurang berapa Aiman? Berat dia dalam kilogram? Lebih kurang. Saya gunakan perkataan lebih kurang. 100. Jawab je. 100 Newton dalam kilogram berapa? Bagi jangan 100, bagi 10 kosong 10 kilogram lah. Berat budak ni 10 kilogram lah ni. 10 kilogram ni saya rasa budak umur bawah setahun kot. Tak adalah orang buat macam ni Karut betul lah ni. Gambar pun dah tak betul lah. Tak apalah. And the woman weight lebih kurang 150 Newton. Weh, ringan ni. 15 kilo. Okay. The coefficient of the static friction between her shoes. Her shoes ni merujuk pada perempuan tu lah. The coefficient of static friction of her shoes and the ground. Shoes dia dengan ground ni ialah mu dia 0.6. The boy will blank. Lift up, slide down, not be lifted up. Minum kena jawab ni, Aiman. Lift up. Sebab. Saya nak kena sebab. Baru syok. Apa ni? Berat yang budak perempuan tu lagi tinggi. Lagi berat lah. Berat dia lagi berat. Kemudian budak lelaki tu berat dia ialah 100 saja kan, lagi tinggi lah. Okey. Kalau kita ikut formula Aiman, kita ikut formula tau. Kita tahu berat dia perempuan ni ialah N. Sorry. Bukan N. Berat dia ialah W. 150 Newton. Kemudian ada natural forces yang bertindak kat kasut perempuan tu ialah 150 Newton jugalah. Okey. Kemudian kita ada tahu formula F sama dengan mu darab N. Mu dia lah 0.6.
Berat ni lah 150. Rasa-rasa dapat berapa F tu? Saya tekankan kalkulator untuk awak. Tak apa. Darab 0.6. 90 Newton. F dia ialah 90 Newton. Apa maksud F kat sini? F ni ialah friction force yang bertentangan dengan dia. Ni friction force tu. Sebab ni tertarik ke bawah kan. So friction force dia macam tu. So friction force dia ialah 90 Newton. Yang tarik ni 100 Newton. So lift up, slide down, not be lifted up. Berubah tak jawapan awak? Sama ada A lagi ke ataupun dah tukar? Amirul? A. Tetap A juga. Ya betul. Macam ni. Ini orang. Okey, saya tarik awak kat belakang 90 Newton. Kemudian awak punya markah tarik awak kat depan 100 Newton. Awak pergi ke markah ke awak pergi ke saya? Pergi ke markah. Pergi markah. Macam maksudnya kat sini slide down lah. Okey, slide down. Okey, slide down. Kepada yang tak tahu markah tu apa, markah tu ialah girlfriend. Okey. Macam tu lah, simple analysis. Dia, budak ni akan pergi turun ke bawah lah. Maksudnya tak matilah. Dia sebab dia boleh landing kat sini kan. So, group problem solving. Ni agak susah sedikit. Tapi bagus kalau ada contoh yang susah. So, you boleh buat soalan yang faham sikit lah. Kalau soalan tu basic, so you boleh faham dah siap-siap. Tadi kira hadir. Sekarang ni blok A and B with 50 Newton. A and B ialah 50 Newton. Ni A, ni B. Berat dia 50 Newton. Dan 30 Newton. A 50, B 30 Newton. Macam ni, dia tulis respectively kan. Find the smallest weight of the cylinder. Smallest weight of the cylinder, D. Sama jugalah macam saya letak kat sini tadi, P. Cari nilai P yang minimum. So, apa yang kena buat? Plan dia, of course lah, you kena lukis free body diagram untuk kedua-dua objek ni. Dia beritahu kat sini antara static coefficient antara B dan A ialah 0.6 dan static coefficient antara C dan A ialah 0.4. Okey, lukiskan free body diagram kedua-duanya sekali. Ini dia punya plan dia. Skip lah plan dia, saya malah nak baca dah. So, plan dia, kena baca juga. Plan dia ialah first, kita tak tahu sama ada mana yang bergerak dahulu. Sebab berat ni kita nak cari yang minimum. Kita boleh gantung supaya blok B dan blok A dia tak bergerak. Okey. Kita tahu blok B dan A friction dia 0.6 dan blok A dan C friction dia 0.4. So ada dua condition. Sama ada kita gantung berat D ni yang talinya dia tersangkut dekat B, sama ada B ni akan slide dahulu sebelum A ni bergerak. A ni bergerak ke sana sebelum. Ataupun keadaan pertama ni keadaan pertama. Keadaan kedua ialah B tak bergerak pun tapi C dah bergerak dah. Okey. So dia bertindak sebagai macam satu blok lah. B tak bergerak tapi A dah bergerak dah. Motion. Ini bergerak dahulu, ni tak bergerak. First. Ni second. Dua-dua bergerak. Okay, for each case, draw FBD of the block. For each case, apply E of E to find the force needed to cause sliding and choose the smaller P value from the two cases. Use back friction theory to find the weight of D. Okay, kena cari smallest value P dulu. P lah kita buat sini. P. Selepas kita tahu nilai P, baru kita apply formula untuk yang tadi tu. T2, T1, mu beta. Mu beta. Okay, kita cari nilai T1 dulu. T1 tu ialah P.
Baru kita boleh dapat nilai D dengan formula mu beta. Dia tak bagi kita beta, mungkin beta dia dekat hujung soalan nanti ada kot. Ni beta dia. Okay. So kita selesaikan bila both block sliding together. Maksudnya walaupun ada P kat sini, tapi nilai B friction dia ni tak besar sangat berbanding friction yang ada kat bawah sini. So kita anggap dia adalah satu blok yang besar, cuma weight dia kita tambahkan dua-dua. 5 tambah 3 ialah 80 Newton. Okay. So summation of Fy equal to N tolak 80 equal to 0. So N kita ialah N, sini saya letak NB lah. N1 lah, N1. Sebab dia confused lah. Sini Newton, ni N1. So N1 kita ialah 80 Newton. Kita buat summation of Fy. Summation of Fx 0.4 darab N1. N1 kita dah tahu berapa, 80 Newton. Masukkan saja kat sini, you dapat nilai P. So you punya P pada situasi pertama ialah 32 Newton. Apa situasi pertama awak? Ialah both block sliding together. Okay, both block sliding together. Untuk case B, di mana blok B yang slide, blok A tak slide langsung. So you ada satu saja free body diagram. Sama juga tadi pun satu juga free body diagram. You selesaikan dia. Summation of Fy, summation of Fx. Yang ni agak confuse sedikit sebab dia ada angle. So you buatlah axis macam ni supaya nanti awak jawab soalan tak confuse. Okay. Summation of Fy. So N kat sini, N2 lah. Saya buat N2. N2 kita kena verticalkan dia. So N2 cos 20, N2 cos 20 plus 0.6 kita nak verticalkan dia ni. Nak verticalkan yang sliding ni. N2 0.6 N2 sin 20 minus 30 minus berat blok B sahaja. Jangan ambil kedua-duanya pula. Kemudian you akan dapat N2 equal to 26.22 Newton. You dapatlah N2 berapa. Then you selesaikan untuk summation of Fx pula. You cari nilai equation tu, P minus P plus 0.6, dan berikutnya you akan dapat nilai P. So to compare between 5.812 Newton dan yang tadi 32 Newton, so mana lagi besar? P lagi besar. Soalan dia, apakah nilai minimum? The smallest weight of cylinder. So the smallest one is this one lah. 5.812 Newton. 5.812 Newton. Ini kita dapat nilai P, kita tak dapat nilai berat D. So dalam berat D ni you nak dapat, you kena apply formula yang saya beritahu tadi. D ataupun yang ni awak nampak kan, T2, T1, eksponen. Tertinggal eksponen saya. Mu darab beta. Beta ni ialah dia punya angle di mana tali tu terletak. Kalau tali tu terletak macam gini, ni you punya pulley. So dia tali tu dari sini ke sini. Dia punya contact angle dia. Tu beta dia. Selalunya beta akan dibagilah 120 degree ke. You tukarkan kepada radian. Tukarkan kepada radian kena darab pi bagi 360. For this case, dia tak bagi tahu pun berapa radian, tiba-tiba dapat 0.5 pi. Ini anggaplah dia punya beta. Ini beta, ini ialah dia punya mu. Ini nilai P tadi tu. Ni. Okay. So, WD equal to 12.7 Newton. So, dia lagi minimum lah daripada nilai yang you dapat 32 Newton tu tadi.
So jawapan dia nilai berat ialah WD 12.7 Newton. Okey, 12.7 Newton. Itulah dia punya analisis dia. Kemudian attention quiz. Sebab awak dah faham lagi, tadi macam Aiman macam faham betul lah. Sekarang ni saya nak tanya Haris. Muhammad Haris, ada Muhammad Haris? Ada doktor. Alright. Saya baca, awak jawab kau. When determining the force P needed to lift the block of weight W, it is easier to draw FBD of which one first? When determining the force P, nak cari force P, P ni tolak wedge. Kemudian ada W kat atas ni. Easier kita nak lukis free body diagram mana dulu? Sama ada wedges ataupun W dulu. A, the wedge, the block, horizontal crown, the vertical wall. Mana dahulu? A. Sebab Sebab kita akan dapat dia punya nilai friction dengan natural forces untuk kira bagi. untuk kira W. Okay. No problem. Jawapannya B. Tapi no problem. Itu bukan salah besar pun. Cuma awak ada unknown saja nanti. Unknowns. Sebab nilai P ni awak nak cari. Kalau P dah tahu, awak mulakan dekat wedges. Kalau P tak tahu, awak mulakan dekat atas. Okey. Boleh ya? Tapi tak salah pun. Betul juga. Cuma kalau awak buat tu nanti tiba-tiba, alamak, unknown sebanyak sangat lah. So awak pergi move kepada free body diagram yang seterusnya. Bila awak kira itu, okey, yang ni ada kesinambungan dengan free body diagram yang pertama. So bolehlah selesaikan berapa nilai P. Okey? No problem, tak ada salah, tak ada betul. Cuma awak punya anggapan, the wish mungkin boleh lukis dulu. Mungkin sebab senang, sebab kita tahu direction P tu. Kedua, saya nak tanya, saya nak tanya, siapakah? Nur Akila. Nur Akila ada? Nur Akila. Ya, doktor. Boleh jawab nombor 2. Saya bacakan untuk awak. Boleh ya? Boleh. In the analysis of the frictional forces on a flat belt, T2 equal to T1 exponent mu beta. In this question, beta equals to apa? Angle of contact in degree, angle of contact in radians, ataupun C, coefficient of static friction, ataupun D, coefficient of kinetic friction. Mana satu? Akila. Jawapan saya B. Angle of contact in radian. Oh, mantap. Saya rasa sampai itu saja. Betul. Angle of contact in radian. Angle of contact in radian. Ingat ya. Jangan tersilap ya. Saya bagi soalan ni tau nanti. Dalam awak punya quiz. Awak punya quiz. Tak adalah soalan bentuk ayat macam ni. Soalan saya dalam bentuk yang lebih kurang macam ni. Macam ni. Dalam bentuk ayat lah. Ada ayat, ada blok A, ada blok B. So formula dia lebih kurang macam ni saja yang awak kena guna. Semuanya sama saja. Okay. Tapi dekat sini nanti saya bagi dalam bentuk degree. Saya tak bagi nilai radian. Nak tukar dalam radian, awak kena darabkan dengan pi bagi 360. Barulah dapat radian. Okay. Sebab beta ni nilai radian. Okay. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Harapannya semua orang dapatlah. Daripada first sampai sekarang ni, saya harap semua orang dapat. Sambil-sambil saya bertanya siapa datang ataupun tidak, boleh terus tanya soalan. Okay. Saya mulakan dengan si Vanessa. Vanessa, you there? No, you don't. Yes, you're there. Okay. Syami? Mama Syami? Semua okey, Mama Syami? Awang? Ada doktor.
Awang ada? Ha, Awang tak pergi mana-mana Awang? tak. Duduk kat bilik lah. Ha, Siapa belikan makanan? nak makan beli. Oh, nak makan pergi beli sendirian. Kan habis saya tanya siapa belikan. Saya duduk bilik saja ke? Awak cakap iya. Dari sini Ada doktor? ada. Dari sini you have question? So far so good. Farah? Sorry, saya tak dengar apa ni cakap. Saya kena buat latihan lagi. Alright. Okay. You tak faham, you message saya. Macam Sakinah message saya pukul 12 malam. Farah? Ada ya? Okay, Farah ada. Idi ada Idi? Ada, Idi ada. Jenny? Taruh Hanif? Ku? Afiq ada Afiq? Ikmal? Muhammad Ikmal? Ikmal ada. Irsyad? Irsyad okey Irsyad? Mantap Irsyad, memang mantap. Amirah? Nur Amirah? Ada. Sakinah ada Sakinah? Pavitra? Piravin? Fatimah ada Fatimah? Ada doktor. Fatimah ada. Kemudian Siti Aisyah?